Sehat ni? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقال حضرة الشيخ محمد هاشم أشعري رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. في رسالته المسمى رسالة أهل السنة والجماعة ومنهم من قال بتناسخ الأرواح وانتقالها أبد الآبد fil ashkhasi tukhraju min badanil akhari min jinsihi aw ghairihi wa za'ama haula'i anna ta'dhibaha wa tan'imaha fiha bihasabi zakaiha wa khabithiha. Qala Shihabul Khafaji fi syarhihi 'ala Shifa wa qad kaffarahum ahlus syar'i lima fihi min takdzibillah wa rasulihi wa kutubihi. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah risalah ahli sunnah wal jamaah karangan bagi hadrati Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih lagi di dalam bicaraan tentang akidah-akidah, pegangan-pegangan yang menyalahi ahli sunnah wal jamaah, bahkan terkadangnya menyalahi dengan Islam itu sendiri. Nah, sehingga bid'ah dan sesatnya itu sampai ke tahap kufur. Nah, ada bid'ah sesat tapi tidak sampai ke tahap kufur. Dia panggil bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Jadi tiap-tiap sesat tu belum tentu kufur. Nah,
Sesat tapi tak sampai tahap kafir lagi. Masih lagi muslim. Dan tiap-tiap kufur itu pasti sesat. Ingat tak tu ni? Tiap-tiap kufur tu pasti sesat. Jadi kesesatan tu ada dua. Mana? Terkadangnya tidak sampai ke tahap kufur, terkadangnya sampai ke tahap kufur. Seperti yang kecoh 2, 3, 4 hari seminggu dah rasanya. Video-video dalam YouTube, dalam Facebook. Dalam Facebook tu sengaja dibuat oleh pengikut orang yang dipanggil Sihak. Dia duduk di New Zealand sekarang. Sengaja dia buat video, pengikut dia tu buat video, masuk dalam Facebook untuk rakyat Malaysia ni kencang, maki, ugu. Nanti bila berjaya modus operandi dia tu, dia boleh tunjuk buktilah ke kerajaan New Zealand. Kata apa? Tengok, saya ni tak boleh pulang dah ke Malaysia. Pasal rakyat Malaysia ni semua ugu nak bunuh saya, nak pukul saya, nak katok saya. Jadi saya nak minta perlindungan, minta suakan. Boleh duduk di New Zealand. Selama mana? Selama kita duduk kencam dia, duduk nak netizen duduk komen. Apanya dia duduk buat video pengikut-pengikut dia. Dia buat video berani mengaku saya nama sekian-sekian orang, bin sekian-sekian. Saya berkeyakinan sepenuhnya bahawasanya Nabi Muhammad tu ialah Allah. Allah tu ialah Nabi Muhammad. Dengan alasannya begitu, begini, begitu, begini. Sebenarnya ajaran ni lama dah sebenarnya. Cuma pengikut dia ni semakin lama semakin ramai. Hasil dari tawa Sihak ni. Mocik-mocik, pocik-pocik, hok stroke, hok sakit jantung, darah tinggi, kecimani, beli air tawar dia, weh, mujarab, sembuh. Duk suruh ustaz semaya hajat ni berapa kali hola dah duit 5 kaji. Mari mana pucuk ni dia boleh jadi bengong lagu tu. Mari daripada kaedah falsafah yang terkenal, yang termasyhur, kalau orang mengaji ilmu kalam dia tahu. Mana? Kaedah falsafahnya al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Al-wahid yang satu itu la yasduru anhu, tidak akan terbit hasil daripada yang satu itu illa wahid, melainkan pasti satu juga. Jadi dilihat di dalam di dalam perbahasan alim ulama kita ni ada beberapa pendapat ulama tentang makhluk yang pertama dijadikan. Ada yang mengatakan air, ada yang mengatakan arash, ada yang mengatakan qalam, ada yang mengatakan luh mahfuz, dan ada yang mengatakan syurga. Dan tidak kurang ramai juga ulama yang berpegang makhluk yang pertama dijadi oleh Allah ialah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi isu makhluk yang pertama tu apa? Itu bukan dalam teras akidah, bukan usul aqaid. Artinya kita tu tidak akan disoal dalam kubur. Apakah makhluk yang pertama dicipta oleh Allah? Tak ada soalan lagu tu. Jadi sebab tu ulama pun berkhilaf. Berkhilaf ulama. Tapi itu ialah makhluk yang dijadikan oleh Allah, bukan yang dijumpai asal dia. Kita kena jujurlah. Walaupun banyak kitab-kitab, termasuk Amirul Mukminin fil Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani, qasidah Bahiyah kalau tak silap, Imam Busairi, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, tersebut hadis ni di dalam kitab Musannaf Abdul Razak. Tetapi ternyatanya apabila disemo dalam Musannaf Abdul Razak itu tidak didapati. Jadi ada pro dan kontranya. Lalu yang pro mengatakan tidak didapati itu kerana beberapa helaian banyak juzuk Musannaf Abdul Razak tercicir dan hilang ketika mana tentera Tatar masuk
dan kitab-kitab khazanah ulama gumbang ke laut hingga sungai Furat itu jadi hitam dengan darah orang Islam dan dakwah kitab-kitab ulama-ulama Islam. Jadi bagai-bagai kontrak lah gimari. Akhirnya kita kena jujur kata bahawasanya hadis Nur Muhammad tu la aslalah. La aslah tu bukan boleh jadi maudhu' dan boleh jadi ada orang panggil dapatannya tetapi tidak dijumpai. Itu mana la aslalah. Beza dengan maudhu' lah. Maudhu' tu mana rekod betul-betul. Rekod betul-betul. Kalau la aslalah tidak dijumpai asal. Itu maksud. Tak jumpai asal boleh jadi maudhu', tapi boleh jadi dhaif, boleh jadi hasan, boleh jadi sahih, tak jumpa asal. Gitu. Tapi hadisnya bagaimana bunyi? Jabir bin Abdullah al-Ansari tanya kepada Nabi, bi abi anta wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Demi bapa, demi ibuku, khabarkan, rayaklah kepada aku, ya Rasulullah, apakah makhluk yang diciptakan oleh Allah sebelum Allah Ta'ala jadikan segala sesuatu. Lalu dijawab oleh Rasulullah dalam hadis tersebut, awwalu ma khalaqallah nuru nabiyyika ya Jabir wa minhu khuliqal asya. Wa fi riwayatin khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir min nurihi. Itu. Jadi banyak orang panggil lafaz-lafaz. Apanya? Awwalu ma khalaqallah. Awal-awal yang dijadikan oleh Allah ialah nur Nabi engkau wahai Jabir. Dan daripadanya dijadikan segala sesuatu. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat lain disebutkan min nuri, dijadikan nur Muhammad itu daripada nur aku. Ni ada dua orang panggil lafaz yang seringkali disalah pengertian. Mana? Satu, dijadikan nur Muhammad tu daripada nur aku. Di sinilah puak-puak batiniah ni masuk menyusup. Dengan menggunakan kaedah falsafah tadi. Mana? Iaitu Allah itu satu. Tidak terhasil daripada Allah itu melainkan kena satu. Jadi hadis sebut dijadikan nur Muhammad daripada nurnya. Nurnya Allah tu qadim. Bermakna hasil daripada nur Allah, nur Muhammad juga ialah qadim. Jadi dua yang qadim. Allah qadim, Muhammad pun qadim. Ini betul-betul falsafah. Ini karena falsafahnya Tuhan ni ada sa, tapi daripada sa tu terbit daripadanya satu lagi Tuhan yang qadim. Dia panggil Tuhan yang pertama dipanggil muqaddam, Tuhan yang kedua dipanggil tali. Daripada kaedah tu, daripada kaedah al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Jadi kita tahu lagu ni baru kita tahu pucuk sesak tu main mana. Ada ni. Pucuk sesak tu. Dia berakar umbi yang sangat kuat. Jadi diputar belik oleh puak-puak mutasawwifah atau puak-puak yang mendakwa di mereka itu sufi tasawuf. Padahal sufi tasawuf jauh. Bari'um minhum, berlepas diri daripada mereka. Mana? Iaitu dengan mendakwa bahawasanya nur Muhammad itu qadim seperti nur Allah Ta'ala. Jadi Allah itu qadim, Muhammad itu qadim. Dua Tuhan. Jadi sebab tu timbul hak sesat, puak-puak sihat dalam Facebook apa ni, Allah ialah Muhammad, Muhammad ialah Allah. Diri yang sama, ketika zahir menjelma sebagai manusia dipanggil Muhammad, ketika ghaib dipanggil Allah. Itu pucanya daripada tu. Tu akidah dia tu. Jujuk. Tu baik. Tu bahaya sungguh. Bahaya. Nak tengok. Kemudian kita semua ni wa minhu khuliqal asya, dan daripada nur Muhammad yang qadir tadi tu, khuliqal asya, dijadikan segala sesuatu. Langit nur Muhammad, bumi nur Muhammad, apa lagi? Manusia nur Muhammad, lembu, kuba, ayam, itik, gajah, himah, hatta anjing, bingung, nur Muhammad belaka. Tidakkah menghina sebenarnya difahami apa itu salah. Hatta ulama yang berpegang dengan awal makhluk nur Muhammad tidak ada yang mengiktikadkan nur Muhammad
qadim. Semuanya beriktikad bahawasanya Nur Muhammad itu makhluk yang dijadikan oleh Allah daripada tidak ada kepada ada. Kemudian dikatakan min nuri, daripada nur aku, yakni min qudrati, gitu. Aku jadikan Nur Muhammad tu daripada cahaya aku ini, daripada kudrat aku. Karena menjadi itu dengan bersepakat di zat Allah Ta'ala, sifat kudrat. Itu maksud gitu. Hak ni hak difahami oleh ulama-ulama hak betul, hak tepat. Lepas tu wa minhu khuliqal asya, dan daripada Nur Muhammad dijadikan segala sesuatu. Min situ bukan min lil ma'khuz, bukan ambil Nur Muhammad buat bumi, buat lembu, buat kerbau, buat ayam, bukan. Min situ dipanggil min ta'lilil hikmah. Itu karena bersabit dalam hadis yang diriwayat oleh Ibnu Asakir, hadis kudusi, panjang hadis itu, tapi di akhirnya apa firman Allah Ta'ala? Khalaqtuka liyu'arrifahum maqamaka indi wa maqamaka wa manzilataka indi, atau kama qala Allah dalam hadis kudusi. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ahlaha. Itu dalam hadis yang diriwayat oleh Ibnu Asakir. Begitu juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah kalau tak silap. Apa firman Allah Ta'ala? Panjang, hadis tu panjang. Tapi di hujung tu apa bunyi? Khalaqtuka, aku jadikan engkau, hai Nabi Muhammad, liyu'arrifahum, supaya mereka itu manusia ni, liyu'arrifahum, supaya mengenal oleh mereka itu manusia ni, maqamaka, kedudukan engkau, wa manzilataka, dan pangkat engkau, indi, di sisi aku. Macam betul. Karena akhirat esok, nabi-nabi semua kata nafsi. Bila kita minta syafaat kan? Isfa' lana ila rabbika ya Adam, ya Musa, ya Isa. Semua para nabi kata izhabu ila ghairi. Nafsi al-an, nafsi. Hari ni masih tak berani. Gigi kena bilang gini. Hanya nabi kita seorang aja. Ana laha, akulah ahlinya. Kayak gitu. Ketika tu semua manusia tahu kedudukan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa liwaul hamdi, panji-panji kepujian. Hanya Nabi kita saja yang berani bersujud di bawah Arsyur Rahman. Dan hanya kerana Nabi kita Muhammad, Mahkamah Agung Allah Ta'ala itu dibuka. Dipanggil Syafa'atul Uzma. Tepat tu. Jadi, wa minhu khuliqal asya, daripadanya tu bukan daripada. Lil ma'khuz, mana ambil daripada, bukan maksud itu. Dan ni kerananya, gitu. Ni bagi ulama yang berpegang awal kejadian tu Nur Muhammad. Fahamannya mesti kena betul. Tapi kalau hak berpegang dengan air, dengan kolam, tak ada masalah tu. Tak ada masalah. Pasal apa? Pasal yang jadi sesak tu tadi gitu. Daripada al-wahid la yasduru anhu ila wahid. Nur Allah qadim, Nur Muhammad qadim, berarti Allah dengan Muhammad ain yang sama. Allah ialah Muhammad, Muhammad ialah Allah. Kemudian kita ni dijadikan daripada Nur Muhammad, bermakna diri kita ni pun qadim. Sudah. Tu jadi aku Tuhan. Ya gigi. Lepas satu sesak, dua sesak, tiga sesak. Sesak habis. Pucuk je daripada mana? Tu tak ada. Jaga dak sini. Jaga. Habis itu. Jadi kalau di sisi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kita yang berpegang awal makhluk Muhammad, Nur Muhammad sekalipun, tidak ada yang i'tikadnya seperti tadi. Mesti i'tikadnya tidak bercanggah dengan teras akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Usulul aqaid pasti tidak bercanggah. Jadi hadis itu difaham dengan benar. Min situ min li ta'lilil hikmah. Artinya apa? Wa minhu khuliqal asya', dari kerana Nur Muhammad itulah dijadikan segala makhluk ni. Supaya apa? Masuk dalam hadis, liyu'arrifahum maqamaka wa manzilataka indi. Mana dalam Qurannya kata, asa rabbuka maqam. Pasti Allah akan bangkitkan engkau, hai Nabi Muhammad, pada maqam yang terpuji. Akhirat esok semua tak kira umat Nabi mana, bangsa apa, duduk di kampung mana, semua anak cucu cicit tu Adam ni
tahu yang paling agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan makhluk-makhluk Allah. Semua manusia tahu kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala buat makhluk ni kerana hikmatnya liyu'arifahum maqamaka. Itu. Jadi bercanggah tak dengan akidah Islamiah? Tidak bercanggah. Selamat. Tapi nak dapat tafsir hak betul ni, hak payah ni. Ni. Pasal kita malah orang ngaji surah masjid. Nah, dia bagi cari hak pelik-pelik lagu tu. Nah, hak karut-karut lagu tu. Akhirnya dapatlah ajaran-ajaran yang sesat. Jadi apa hukum Ustaz orang etika Allah ialah Nabi Muhammad ya Allah? La syakka fihi kufrun. Tak ada syak padanya itu kufur. Yakin kita orang yang etika lagu tu kafir. Kalau kita ragu-ragu lagi dia kafir, kita pun kafir juga. Jaga-jaga. Nah, tu jaga-jaga. Habis itu. Tengok. Seperti ni, hak nak disebut ni malam ni. Ini pun daripada falasifah juga asalnya. Tengok dia kata apa. Kata Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, wa minhum, dan setengah mereka itu rijal, puak-puak yang sesat ni. Puak-puak yang firqah yang sesat ni ialah mereka. Siapa-siapa saja qala yang berkata ai ma'taqada serta i'tiqad. Kata saja kita pun baca. Kata ni serta i'tiqad dalam hati. Berpegang begitu, yakinkan begitu, meyakini seperti itu. Apa yang dia yakini? Bitanasuhil arwahi, dengan berpindah segala ruh-ruh, wa intiqaliha, sama saja. Intiqal itu makna berpindah juga. Berpindah juga. Mana ruh ni boleh keluar daripada jasad, pindah masuk dalam tubuh ni boleh. Tengok. Ini hari itu kita sebut dah. Ada orang di Malaysia kita ni digelar dengan tuan guru syekh gapo, dihusung ke sana kemari tapi boleh dia mengajar akidah ni kepada masyarakat. Hamba dengar dah video dia tak dengar dah. Dia nak ceritanya kekuasaan Allah ni sangat hebat tuan-tuan. Betapa hebatnya kuasa Allah. Allah boleh ambil roh Sayyidina Abu Bakar ni masuk dalam tubuh-tubuh siapa sahaja yang ada sekarang ni. Keluar daripada mulut orang yang diberi title tuan guru syekh, ramai mana orang yang meyakini tu apa dia ajar. Walaupun dia telah minta maaf, tapi dia tak tarik balik kerana dia yakin kata ini ilmu daripada sumber guru dia. Siapa guru Allahu a'lam, tak sebut nama tu guru dia. Ini siapa i'tikad lagu ni tak ada syak kafir. Jaga-jaga. Siapa i'tikad kata berpindah ruh tu boleh berlaku dan boleh diterima dengan akal dia, maka dia telah pun mendustakan Allah dan Rasul, mendustakan Al-Quran. Baik. Mana asal i'tikad berpindah ruh daripada satu jasad ke jasad ni, asal daripada pemikir falasifah juga. Kita cerita dah hari tu sikit. Mana? Yakni orang dulu ni, orang falsafah, nama falsafah, asal perkataan falsafah tu sendiri failasufia. Dalam bahasa Arabnya dipanggil muhibbul hikmah. Bahasa ritual Yunani dipanggil failasufia. Mana failasufia? Failasuf apa? Muhibbul hikmah, pencinta kebijaksanaan. Mereka ni menggunakan yang tidak contoh saruh. Terus apa dia boleh pasar ruh? Tak apa dia boleh cerita. Kalau cerita pasti salah, kata Imam Ghazali dalam kitab Kimia Us-Sa'adah. Hatta Nabi kita pun diajar oleh Allah, kalau orang tanya tentang roh, jawab tu dalam rahasia Allah. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Menanya oleh manusia kepada engkau hai Nabi Muhammad tentang roh, maka mu jawab gini hai Nabi Muhammad,
ar-ruhu min amri rabbi. Bermula ruh tu ialah sebahagian daripada alamil amrillah, alam rahasia, alam rentahan Allah. Tak usah tanya. Nah, seruh pada Allah. Nah, tebing kita gi reka-reka, salah lalu dah. Pasti salah. Itu baca dalam kitab Kimia Us-Sa'adah karangan Hujjatul Islam Imam Ghazali. Sedap je cerita dia. Lepas tu tak sudah kaji. Cukup, itu rahasia Allah Taala. Tapi orang dulu, para sapah dulu ni, dia fikir. Fikir lagu mana? Orang mati, dia kata, hilang roh daripada tubuh. Pergi ke mana roh? Ini nak tahu jawab pergi ke mana? Pas ke mana roh ni pergi? Lari ke mana? Tak keluar jawab apa. Tiba-tiba satu harinya ada orang mati. Di samping orang mati tu ada rama-rama yang baru keluar jadi rama-rama. Daripada ulat kepompong tu, berkebas sayap. Jadi rama-rama. Marilah satu fahaman. Kata ni, roh dia ni keluar daripada tubuh ni, masuk dalam tubuh kepompong, jadi rama-rama. Bermakna manusia ni bila mati sebagai manusia, ada kelahiran semula sebagai makhluk-makhluk yang lain. Lembu ke, kerbau ke, ayam ke, ikut berdasarkan amalan dia ketika mana dia jadi manusia. Tu. Kalau begitu, ada kiamat, ada pembalasan syurga neraka? Tak ada. Kiamat tak wujud. Pasal mana ada kiamat? Mati sebagai manusia, lahir sebagai lembu. Dalam hal lembu tu buat baik pula. Lahir sebagai kerbau, mati jadi lembu, lahir sebagai kerbau. Kerbau pun dia kerbau yang baik, yang taat. Mati sebagai kerbau, jadinya kambing. Ikutlah. Siapa bila gitu. Artinya ingkar hari kiamat. Kafir tak? Kafir siapa yang ikut gitu. Tu tengok. Siapa bila tu? Abadal abadi. Selama-lama. Tak ada kiamat lah. Sebab tu asal bagi kekufuran mereka yang beriktikad tanasukhil arwah, intiqalul arwah ni, ialah ingkar hari kiamat. Tak ada hari kiamat. Sebab hari kiamat apa? Ada kelahiran semula. Mati sebagai manusia, lahir sebagai kambing. Hidup pula di dunia ni sebagai kambing. Makan rupuk gapo gini. Siapa masa kena sembelih kau orang, nak makan sate kambing, mati jadi lembu pula. Ikutlah. Siapa bila-bila? Siapa bila-bila gitu. Ada kiamat? Tak ada. Ada syurga? Tak ada. Ada neraka? Tak ada. Jadi asal kekufuran i'tikad roh boleh berpindah randa ialah ingkar hari kiamat. Ingkar azab kubur, ingkar pahala syurga, ingkar dosa neraka, ingkar. Itu dah. Lepas tu, adakah dalam umat Islam ni i'tikad seperti ni? Jawapannya, akidah tanasukhil arwah ni masuk dalam firqah Syiah Ismailiyah. Tapi mereka tidak ingkar hari kiamat tu ada. Lepas tu tak kafir lah ustaz. Tu. Ada seorang ustaz tu, bila hamba kritik orang yang digelar nama Tuan Guru Syekh tu, dia pun backup. Dia kata, Tuan Guru Syekh ni tak ingkar hari kiamat. Mana kafir lagi. Cuma salah tu salah lah. Hamba kata tak kafir dengan sebab ingkar hari kiamat. Kafir dengan sebab ingkar bangkit dengan jasad. Pulak dah. Kenapa lagu tu? Kerana satu daripada akidah falasifah juga, bangkit hari kiamat tu tidak dengan jasad. Tidak dengan jasad. Pasal jasad hancur lebur dah makan ulat dalam kubur. Nak bangkit lagu mana? Maka fahaman ini juga diseduk oleh puak-puak
batiniah. Mana? Dah kalau roh tu satu saja, jasadnya banyak, bagaimana nak bangkit serentak? Kayak gitu. Tiup sangkakala sekali, 2 kali, kali kedua kan? Kali pertama tu kiamat bumi. Oh, tiup pula sekali lagi. Untuk apa? Untuk bangkit balik. Bangkit balik tu dengan roh jasad ke dengan roh saja? Pahaman kita orang ahli sunnah wal jamaah, bangkit dengan roh dan jasad. Ma'an, serta. Bukan roh saja tak. Tapi falasifah kata bangkit dengan roh saja. Sebab jasad sudah hancur makanan ulat di dalam kubur. Maka siapa yang i'tikad bangkit akhirat dengan roh saja, sama akidahnya dengan akidah falasifah. Maka pegangan tersebut dikafirkan oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Mana? Bisalasatin kafaral falasifatul aidah iz ankaruha wahyal musbattah ilmun bijuz'iyyin wa hudusu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Bisalasatin, dengan sebab 3 perkara, kafaral falasifatul aidah, ulama ahlus sunnah wal jamaah, asy'ariyah wal maturidiyah. Bukan wahabi dah. Jangan duduk pelik sungguh dah sini. Ni hak ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah maturidiyah nya. Ni dok kita pula dituduh wahabi pasal kritik tok syekh dia tadi tu. Berserubai hak janggut panjang hitam putih pun ada janggut pakai ridak pula tak cabut atas bahu, suka selawat ya hanana ada sini. Itu bukan alamat ahli sunnah wal jamaah. Akidah tu hak betulnya. Kalau akidah salah dengan ahli sunnah wal jamaah, maka bukan ahli sunnah wal jamaah. Walau pakai ridak, walau pakai serba, walau jubah 2, 3, 4 lapis sekalipun. Ingat. Karena ahli sunnah wal jamaah tu bukan duduk di jubah, di serba, di janggut. Bukan. Ni, duduk di mu'taqadat, pegangnya kita tu. Akidah kita tu sama ke tak? Dengan Nabi, dengan sahabat, dengan a'immah salafun as-salih, dengan apa yang telah disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Abu Bakar Al-Baqillani, Imamul Haramain, Imam Al-Ghazali. Sama ke tak sama? Kalau sama, ahli sunnah jamaah. Walaupun tak pakai pil, ngambuk, dogo gitu, pakai seluar selek, pakai kok, pakai necktie, tak apa, akidah dia betul, ahli sunnah jamaah. Serbai pasal baku janggut, pas pusat sekalipun, ridak tak cabut kepala bahu. Tapi salah dengan ahli sunnah jamaah. Bukan ahli sunnah jamaah. Walau bahiyah hanana sekalipun. Mana tu ni? Banyak lagu tu, banyak. Tu. Jadi ahli sunnah jamaah tu bukan di penampilan. Unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Tengok apa yang dia kata. Hak keluar daripada mulut dia tu betul tak dengan akidah ahli sunnah wal jamaah? Tapi yang ngaji Hadramaut ustaz, ngaji dengan Habib, tak kira lah ngaji dengan siapa. Ngaji dengan Jibril sekalipun, Musa Samiri. Betul? Betul Musa Samiri? Tak. Musa kalimullah betul. Walaupun duduk di istana Firaun sejak daripada kecil baby lagi. Kau lagu mana? Betul tak hamba ayat ni? Awak kira mengaji mana ni? Ngaji dengan Habib ke, mengaji di Hadramaut ke, apa hak dia cakap tu betul tak dengan sunnah jemaah? Macam-macam lah ni kalau kita tak mengaji akidah betul ke. Asal siapa saja cakap kita telan belaka jangan. Pakai serba bertikak-tikak. Lepas tu, i'tikadnya apa? Allah jadikan makhluk ni sekali kata kun, siap jadi habis. Faham apa tu? Ambil daripada falsafah juga tu. Walaupun tepek dengan Quran. Mana? Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sini. Apabila menghendaki oleh Allah akan sesuatu, maka Allah kata jadi, maka jadi. Jadi pegangan dia apa? Allah buat makhluk ni dengan kata jadi, jadi habis dah. Sini. Coding sedia kala. Cuma waktu ubik tu waktu ubik. Kaguk. Faham Quran tak betul tu. Bukan makna Tuhan jadi makhluk dengan kata jadi, maka jadi. Bukan. Itu nak cerita kinayah kata mudahnya apa yang Allah Ta'ala tentu. Seumpama kata jadi. Seumpama. Bukan kata Tuhan buat ni.
Tuhan buat dengan bersepakai di zatnya sifat kudrat. Kata tu kalam. Kalamullah. Kita bercakap itu kata ni. Contoh kita duduk pondok dan duduk masjid. Apa kata ni? Kata Allah, susahnya lah nak siap satu-satu projek ni. Tiba-tiba haji tu kata, dia sebenarnya ustaz, kita tak ada duit ya. Kalau ada duit, bagai kandok, bagai jadi. Oh, kita cakap lagu tu dah. Kalau kita ada duit, bagai nak, bagai jadi. Ya ke? Berapa projek hak kita nak? 10 juta. Kalau ada loan 10 juta esok siap selalu ke? Selalu dah siap? Tak juga. Cuma nak rakyat betapa mudahnya kalau kita ada duit, bagai tu mudah. Projek tak tergendala, straight. Kayak gitu. Sama. Benda hak Tuhan tentu, Tuhan nak, mudah bagi Tuhan. Bukan Tuhan nak, Tuhan buat gapo dengan kata jadi. Kayak gitu. Oh, dengan kata tak jadi. Kata tu kalam. Kalam takluknya di dalam. Kudrat tu takluknya ijad wal i'dam, mencipta, meniada, menjadi. Itu. Tapi tak ngaji sifat 20. Tak ngaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terpleset. Serbai petikak gini, macam Habib Omar serbai. Nah, salah. Tak betul. Nah, jadi bila kita tegur, jangan kata, ustaz ni Wahabi kau tegur. Dok hok kita dah Ahlussunnah ya. Dengan kitab dengan dalil gapo dia tu ni. Tu. Pelik. Pasal apa? Dah tegur ni ustaz ni serbai Habib Omar ni ngaji Hadramaut. Tak kira lah ngaji mana pun, hatta ngaji beri kalau salah. Musa Samiri tu ngaji beri, salah. Nah, Musa Kalimullah duduk dengan Firaun, jak kecil. Betul dia. Tu lagu tu. Ingat. Apa 3 perkara tu? Bisalah satin kafaral falasifatul aidah. Iz ankaruha wahyal musbatah. 1, ilmun bijuz'iyyin, ilmu Allah dengan detail. Falasifah kata tak, Allah hanya tahu umum saja. Wa hudusu awalimi, baharu alam, falasifah kata tidak, alam ini qadim. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah, dihimpun kita dengan jasad padahal kita mulanya ialah mayyit. Falasifah kata tidak, kita dibangkit hanya roh saja, jasad hancur makanan ulat dalam kubur. Maka fahaman Ismailiyah batiniyah, oleh kerana dia beriktikad tanasukhil arwah, roh boleh berpindah randa. Sebab apa tu gitu tu? Sebab ulama-ulama dia nak suruh pengikut ni taksub dengan pemimpin mereka tu seperti Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain. Mereka mengakulah bahawasanya sebenarnya contoh saya ni, Ahmad Faiz ni. Tiba-tiba saya buat macam masuk hatu gitu dah. Ini bukan Ahmad Faiz ni. Ini Sayyidina Ali masuk. Ruh Sayyidina Ali masuk. Jadi bila Sayyidina Ali ni di sisi Syiah, imam 12 tu maksum. Tidak akan buat dosa seperti Anbiya Mursalin. Jadi apa sahaja yang saya titah, saya perintah, saya larang, saya suruh, saya tegah, itu seperti Imam Ali, Imam Hasan, Imam tu tujuan sebenarnya. Tu Syiah batin. Tu asal dia. Jadi cara untuk supaya pengikut-pengikut dia lebih taksub, lebih kuat lagi, berpegang dengan nasihat-nasihat ulama-ulama mereka, maka mereka masukkan akidah ni, tanasukhil arwah. Mana ketika duk mengajar gini, tiba-tiba macam pelik sikit. Pengikut kata, ini bukan ayatullah kita dah ni. Ini siapa ni masuk ni? Sayyidina Husain ko. Sayyidina Imam Ali Zainul Abidin ko. Imam Ja'farus Shadiq ko. Muhammad Al-Baqir ko. Musa Al-Kazim ko. Itu masuk itu tubuh. Lalu saya Imam Husain. Sudah. Roh Imam Husain masuk ni. Seperti ni pegangan mereka. Kalau ditiup sangkakala yang kedua, roh sikit je, tubuh banyak. Macam mana nak bakit? Boleh bakit seketak? Roh Sayyidina Umar, tubuh banyak. Tubuh Umar lagi, tubuh anak cucu cicit dia lagi, tubuh orang hok dakwa-dakwa kata roh Umar ni masuk dalam tubuh. Lepas tu tidak jadi gentayangan roh Sayyidina Umar nak masuk
Liuh, nak masuk jasad mana dah ni? Akhirnya pegangan mereka bangkit dengan ruh saja. Jasad tak ada. Kufur tak sampai etika itu? Kufur, jaga-jaga. Barulah ustaz tu, ya juga kata. Jadi tak kafir dengan sebab ingkar hari kiamat, kafir dengan sebab ingkar bangkit hari kiamat dengan jasad. Berarti akidah tanasukhul arwah ni bukan akidah Islamiah, bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jaga-jaga. Tengok. Berpindah-berpindah fil ashkhasi, pada tubuh individu-individu. Lagu mana? Tukhraju min badanil akhari, keluar daripada satu badan yang lain, min jinsihi, daripada jenis yang sama, au ghairihi, atau jenis yang lain. Contoh ni, ruh saya keluar, masuk dalam ruh tu Imam Haji pula. Contoh. Gitu. Ataupun roh saya keluar, masuk dalam tubuh lembu, jadi lembu pula. Ya juga tu. Sesak belaka. Sesak. Bahkan kufur wala'iyadzubillah min zalik. Azhar dah. Masuk dah waktu. Masuk dah. Belum? Belum masuk lagi? 2 minit. Bunyi dah je kita. Sungai Buloh ni. Kalau Sungai Buloh asyik lain-lain waktu apa dia ni? Dah. Masuk dah? Masuk dah? Masuk dah. Azan dulu lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. La haula wala La haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik. Jadi kalau kita dah tahu begitu, bagaimana pegangan yang sebenar ahli sunnah wal jamaah, akidah Islamiah kita? Roh tidak boleh berpindah randah masuk dalam jasad yang lain, atau jasad sejenisnya, atau jasad yang selain daripada jenisnya, tidak boleh. Roh kita, tubuh kita lah. Roh kita, tubuh kita. Jadi keluar roh daripada jasad, mati. Nanti bila tiup sangkakala yang keluar, roh kita masuk balik dalam jasad kita, hidup. Roh kita yang cenderung berbuat maksiat, maka yang merasai azab bukan hanya roh sekali dengan jasad. Roh kita yang cenderung untuk berbuat taat ibadat, yang merasai nikmat bukan hanya roh sekali dengan jasad. Bahkan sama juga. Macam kita lah ni. Bawa motor laju.
Nah, mak rempik, akak mutu tayar sebelah. Siapa yang mendorong buat kerja lagu tu? Kan roh tu. Nah, roh tu mana hati, kolbu, akal fikiran ialah ke roh. Akak congek mutu. Tak sedap bawa biasa-biasa ni. Nak ni. Congek, nah tayar depan. Menerak macam Superman. Nah, gum accident. Roh saja ke sakit? Roh saja sakit. Tu relax gitu. Tubuh sakit juga. Patah kaki, patah tangan, pak hospital anak ada ni. Roh yang jahat, tubuh juga menanggung azab. Nah, roh yang baik, tubuh juga merasa ini nikmat. Tu lagu tu, jaga-jaga. Dah tak pindah dah masuk jasad orang lain dah. Tubuh Ahmad Faiz, roh Ahmad Faiz lah. Nah, tubuh tu Imam Haji, roh tu Imam Haji lah. Tak masuk dah roh orang lain. Betul ni. Nak mengelak dia. Nah, itu lagu tu. Wa za'ama. Jadi nak buat contoh kekuasaan Allah, jangan buat contoh lagu tu, salah. Nah, tu bukan nak tunjuk kekuasaan Allah, itu menunjuk mustahil pada akal. Perkara yang mustahil pada akal. Allah Ta'ala sifat kudratnya itu berkuasa di atas perkara yang mungkin, nah, yang harus pada akal. Sebab tu penting sangat-sangat ngaji ilmu tauhid. Penting sangat-sangat ngaji ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu jadi benteng kita. Kalau kita ngaji betul-betul ilmu tauhid, ilmu sifat 20, ilmu akidah, ilmu usuluddin ni, ngaji pahotel, ngaji kitab tu kitab ni sampai kita ingat masalah-masalah apa. Insya-Allah keluar mulut orang tu perkara hak lain. Salah ni. Gitu. Jadi tak ada istilah ancaman akidah untuk diri kita. Sebaliknya kalau kita tak mengaji, boleh dilaka kadatil jahilu antakuna kufra. Dekat oleh jahil itu dengan kekufuran. Tengok. Baik, dah kalau gitu, bila dah berpindah, intiqa bitanasukhil arwahi wa intiqaliha abadal abadi fil ashkhasi tukhraju min badanil akhar min jinsihi aw ghairihi. Bagaimana pula orang panggil nikmat azab, syurga neraka? Wa za'ama, dan menyangkalah haula'i, oleh mereka itu puak-puak sesat ni, anna ta'dzibah, bahawasanya diazabnya ruh tersebut, wa tan'imah, dan diberi nikmat akan dia, akan ruh tersebut, fiha padanya, pada ta'zib dan pada tan'im tadi tu, pada mengazab dan pada memberi nikmat tu, bihasabi zakaiha wa khabithiha, dengan sekira-kira bersihnya ruh dan kotornya ruh. Bukan azab sekali, bukan nikmat sekali, bukan syurga sekali, bukan neraka sekali, bukan. Tapi apa dia panggil, kelahiran semula dia tu sendiri menunjukkan nikmat dia dan azab dia. Sebab tu kita kata pokok ni kalau ketika makna jadi manusia tu jahat, hamlah, tolu, samsing, bengong, mati sebagai manusia, lahirlah jadi binatang yang keji. Itu azab tu dia tu. Azab. Ruh dia tu kotor, lahir sebagai binatang yang kotor. Itulah azab. Tak ada kiamat. Mana ada azab kubur, neraka? Tak ada. Jadi kalau dia ketika manusia tu sopan santun, pemurah, berakhlak mulia, berbuat kebajikan, hormati orang tua, kasih pada yang muda, orang yang baiklah, maka saat mati dia lahir semula sebagai kucing yang comel ke, ikut binatang yang comel-comel, kip-kip, maka itulah dia panggil nikmat dia. Siapa bila gitu. Tengok. Qala Syihabul Khafaji, telah berkata oleh Syekh Syihab Al-Khafaji, kata di mana? Fi syarhi, dalam syarahnya ala Syifa, di atas kitab Syifa bagi Qadhi. Ingat, dia kata apa? Wa qad kaffarahum, dan sesungguhnya telah benar-benar mengkafirlah akan mereka itu kelompok yang beriktikad ruh boleh berpindah-pindah daripada satu jasad kepada satu jasad yang lain. Mereka itu dikafirkan oleh ahlu syar'i, oleh ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Kerana apa? 5, kerana barang. Fihi yang ada padanya pada barang. Apa barang tersebut? Bayan pada kata ma. Min takdzibillahi, daripada mendustakan firman Allah. Wa rasulihi, dan mendustakan sabdaan Rasulnya Rasul Allah. Wa kutubihi, dan mendustakan apa yang termaktub di dalam Al-Quranil Karim. Jadi Al-Quran cerita kita bila mati ada azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur, kemudian ada hari kiamat, bangkit balik, dihisab, ditimbang, dimeniti di atas titian sirat, dimasukkan dalam syurga bagi yang ahli syurga, dimasuk dalam neraka bagi ahli neraka. Nah, itu semua disebut dalam Quran. Maka mereka yang i'tikad ruh boleh berpindah randa, mereka ingkar sekalian perkara tadi. Maka kufur dah, kufur. Habis itu. Baik. Sudah mulai stesen dia dah, kita berhenti situ dulu. Wa minhum man qala bil hululi wattihad. Dan setengah daripada puak-puak yang sesat ialah mereka yang i'tikad bil hululi. Allah boleh menyerap masuk di dalam tubuh manusia, walittihadi, dan Allah boleh menyatu dengan hambanya. Ini pun sesat juga, bahkan boleh jadi kufur. Wal'iyazu billahi min zalik. Kita berhenti situ dulu. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.